Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bil khair ya fatah ya alim iftah lana futuhal arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua dalam rumah Allah, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita dan keberadaan kesempatan yang Allah berikan ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah, kesempatan yang Allah beri, qudrah dan iradah Allah. Hari ini hari yang ke-25 kita bersama dengan Ramadan. Maknanya hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi kita bersama dengan Ramadan, dan beberapa hari lagi sahaja yang dapat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan terutamanya. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga keberadaan kita di dalam bulan Ramadan pada tahun ini bukan hanya sekadar melepasi apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu taala terutamanya dalam pelaksanaan ibadah puasa, tetapi kita harapkan semoga apa yang menjadi tujuan dan matlamat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di sebalik daripada kelebihan Ramadan, tuntutan pelaksanaan ibadah puasa, penjagaan dan pemeliharaan, dan juga pembinaan diri sebagai seorang bertakwa itu capai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita di antara mereka yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya sejaya-jayanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan insya-Allah pada tengah hari ini tuan-tuan, saya nak datangkan satu kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Al-Anbiya ayat ke-51 sehingga ayat 71. Saya tak baca ayat tersebut kerana ni tazkirah, takut nanti karang orang tidur. Jadi kesimpulan daripada kisah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan pada suratul Al-Anbiya ayat 51 sehingga 71, kisah ni menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Suatu awal-awal kisah ataupun perjalanan yang bersangkutan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni tuan-tuan, dia ada beberapa episod, dan di antara Nabi dan Rasul yang diceritakan oleh Allah SWT secara terperinci perjalanan beliau di dalam Al-Quran, sehingga kan kita dapat lihat dan banyak sangat syarat pengajaran dan ibrah yang dapat kita ambil melalui daripada peristiwa
ataupun kisah kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam kisah yang pertama ataupun episod pertama yang Allah SWT datangkan pada ayat 51 sehingga ayat 71 suratul Al-Anbiya ni tuan-tuan, Allah gambarkan kepada kita pertamanya bagaimana Nabi Allah Ibrahim ini datangnya daripada Babylon ataupun Iraq. Dia hidup di zaman Babylon, generasi yang ke-10 daripada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Cicit Nabi Allah Nuh, Adam, Idris, Nuh. Jadi bila Nabi Allah Nuh bersama dengan 80 orang yang beriman di dalam bahtera, berlabuh bahtera daripada banjir besar selama 40 hari 40 malam, maka di situ ada 3 orang anak Nabi Allah Nuh. Dalam 80 orang tersebut tuan-tuan, yang melahirkan anak, generasi dan keturunan bagi kehidupan manusia yang baru ada hanya 3 orang saja, iaitu anak Nabi Allah Nuh alaihissalam dan salah seorangnya bernama Tham. Dan daripada Tham inilah tuan-tuan lahirnya cicit yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diceritakan dalam ayat tersebut Allah SWT lahirkan Nabi Allah Ibrahim ini tuan-tuan mempunyai seorang ayah pembuat berhala. Cuma di situ ada khilaf. Ada sebahagian ulama tafsir menyatakan bahawa itu bukan ayah dia, tapi pak saudara dia. Kenapa tuan-tuan? Mana mungkin seorang nabi, seorang rasul mempunyai ayah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan di situ ayah dia ni seorang pembuat berhala yang sangat terkenal, berada di Babylon, di Iraq. Dan ketika tu zaman tu tuan-tuan, raja yang memerintah Babylon ataupun Iraq ketika tu dipanggil Namrud. Namrud ni tuan-tuan, Allah SWT berikan kelebihan kepada Namrud ni. Namrud ni mewarisi ilmu Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Allah Idris ni dia diajar oleh Allah SWT, di antaranya orang yang pertama melakarkan ataupun memulakan ilmu hisab, ilmu kira-kira. Ilmu kira-kira, dan daripada situlah diwarisi ilmu hisab tadi oleh Namrud. Dan Namrud tuan-tuan orang yang pertama membuat kiraan jam, satu hari 24 jam. Namrud tuan-tuan. Cuba bayangkan, hebat tak hebat? Perkiraan jam 24 jam sehari itu tuan-tuan, 1 minit 60 saat, 1 jam 60 minit, itu semuanya bermula daripada Namrud. Na'uzubillah. Jadi dengan kelebihan demi kelebihan yang Allah Ta'ala beri, sampailah ke muncak Namrud ni tuan-tuan diberkahwin dan mempunyai pemaisuri yang berasal daripada Iran. Iraq ni tuan-tuan, Iraq ni dia punya suasana keadaan tanah gersang, padang pasir. Ni Iraq suasana dia. Berbeza dengan Iran. Iran ni tuan-tuan, dia tanah hijau, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu berada di Iran. Jadi bila Namrud ni tuan-tuan, dia kahwin saja dengan pemaisuri yang berasal daripada Iran ni, pemaisuri ni jadi rasa kurang selesa dan terlalu rindu suasana keadaan yang ada di Iran. Di kampung halaman dia pokok-pokok menghijau, ada pokok buahan, pokok-pokok bunga yang cantik. Maka akhirnya dengan kerana terlalu rindunya tadi, dan Namrud nak menunjukkan rasa cintanya pada pemaisuri dia tadi tuan-tuan, itu yang terjadinya dipanggil apa? Taman tergantung. Taman tergantung Babylon tu. Itu tanda cintanya Namrud kepada pemaisuri dia. Cuba bayangkan, dia bukan tergantung apa tuan-tuan. Kedudukan taman tergantung tadi kerana dia duduk di atas bukit yang terlalu tinggi, dan juga merasakan bahawa di bawah-bawahnya itu ada rumah-rumah dan bangunan-bangunan. Jadi sehingga sampai tahap sesiapa yang naik ke taman tergantung ni tuan-tuan, dia rasa macam duduk tergantung. Dia rasa macam duduk tergantung kerana di bawah dia tu rumah semua sekali. Dan duduk taman tergantung ni pula tuan-tuan, hebat tak hebat, di situlah bermulanya aliran air sungai yang dibina oleh Namrud, sehingga sampaikan di atas taman tu tuan-tuan mempunyai tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, buah-buahan dan sebagainya, sehingga kan ketika itulah apa yang dibuat oleh Namrud kemuncak, sehingga sampaikan dia rasakan dirinya ataupun dia
mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan. Itu kemuncak. Namrud kata aku Tuhan waktu tu. Jadi waktu itulah ketika pemerintahan Namrud itulah Allah SWT bangkitkan Nabi Allah Ibrahim AS. Dengan bermula Allah SWT mengilhamkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS ni tuan-tuan, timbul persoalan. Ayah dia buat berhala, maka siap saja berhala tadi. Nabi Allah Ibrahim AS dia akan bawa berhala tadi ke pasar. Bila dia bawa ke pasar, tuan-tuan, dia jual berhala tu. Itu kerja dia setiap hari. Jadi dengan dia berulang-alik membawa berhala dan menjual berhala tadi, tuan-tuan, timbul Allah menimbulkan, mengilhamkan dan menimbulkan persoalan dalam diri Nabi Allah Ibrahim tadi. Sejauh mana kekuatan berhala ini, sejauh mana manfaat berhala ini, dan sejauh mana mudaratnya berhala ini. Jadi timbul persoalan-persoalan tadi, dan akhirnya diajukan persoalan tersebut kepada ayah dia. Wahai ayah, dia kata, kenapa kita mesti sembah berhala ni? Sedangkan berhala ni pertamanya kita yang buat, dan yang keduanya dia tak beri manfaat, dan dia tak mampu untuk memberi manfaat, mudarat. Dan akhirnya ayah dia menjawab, kerana soalan tadi diajukan hampir setiap hari, tuan-tuan, akhirnya ayah dia hanya boleh menjawab, tidak lain jawapannya, ini tak ada, dia kata, hanya sekadar dia tak boleh nak jawab apa-apa, kecuali dia jawab, dia kata, semuanya ini aku ikut daripada tok nenek moyang kita yang menyembah berhala ni. Itu saja jawapan. Dan jawapan ni sendiri digambarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Maka soalan ni, tuan-tuan, bukan hanya sekadar diajukan pada ayah dia. Sampaikan penduduk Babylon yang datang membeli patung, tuan-tuan, setiap hari, maka soalan tadi akan diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Sampailah satu hari kemuncak, tuan-tuan, bila tika mana datangnya seorang lelaki diceritakan. Dia masuk kedai, dia belik-belik patung tadi, tuan-tuan. Tiba-tiba patung tadi jatuh. Bila patung tadi jatuh, tuan-tuan, tangan dia patah. Tangan dia patah. Bila tangan dia patah saja, tuan-tuan, seronoknya Nabi Allah Ibrahim ni. Kerana apa? Kerana macam orang bagi bola tanggung. Waktu itulah dia akan menimbulkan persoalan. Dia kata, tengok tu, kalau diri dia sendiri pun dia tak mampu nak jaga, tangan dia sendiri pun jatuh patah, dia kata, macam mana dia nak bagi manfaat ataupun mudarat pada kita? Jadi lelaki yang pegang patung tadi itu, tuan-tuan, dia terkesima dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Sehinggakan sampai tahap, tuan-tuan, terkedu dia. Dia tak boleh nak cakap apa-apa, dan akhirnya berlalu pergi begitu saja. Tindakan Nabi Allah Ibrahim AS ni, tuan-tuan, sampaikan seluruh penduduk Babylon tu tahu bahawa Nabi Allah Ibrahim ni seorang lelaki, seorang anak muda yang sangat bercanggah pandangan dia dengan penduduk Babylon. Sehinggalah sampai satu hari, tuan-tuan, penduduk Babylon ni dia ada satu kerajaan tahunan. Setiap tahun dia akan sambut kerajaan. Jadi mereka akan keluar tinggalkan Babylon, menyambut kerajaan tadi di luar Babylon, di luar Iraq. Waktu mereka beramai-ramai nak keluar tadi, tuan-tuan, mereka ajak Nabi Allah Ibrahim pergi bersama. Jadi akhirnya Nabi Allah Ibrahim menjawab, dia kata, aku tak dapat nak pergi, nak bersama pada hari ini kerana aku tak berapa sihat, dia kata. Inilah satu hadis Nabi SAW. Nabi gambarkan kepada kita bahawa Nabi Allah Ibrahim ni, tuan-tuan, dia ada melakukan 3 kali helah. Kalau bahasa kita tu helah lah. Dan tafsir ulama sebut bahawa helah ni bukan semata-mata dia nak nipu, tak, tetapi nak menunjukkan pertamanya kerja dakwah dia, dan yang kedua atas sebab keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila penduduk Babylon tu keluar saja, tuan-tuan, tinggalkan dia, dia kata dia tak dapat nak pergi kerana tak apa sihat, tak apa sakit, sakit, dia kata. Akhirnya bila dia orang keluar saja, tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS dia ambil kapak, tuan-tuan, dia kerat ataupun dia hancurkan seluruh patung-patung yang berada di situ, tuan-tuan. Mereka dihimpunkan patung satu tempat tu, tuan-tuan, tempat duduk patung, orang duduk ramai-ramai menyembah patung tadi kat situ. Jadi dalam dia menghancurkan setiap patung-patung yang ada tu, tuan-tuan, dia tinggalkan satu patung yang paling besar. Dan paling besar itulah, tuan-tuan, patung tu ditinggalkan dan diletakkan kapak tadi pada leher patung tersebut. Jadi bila penduduk Babylon tu balik saja, tuan-tuan, mereka terkejut bila dapati tengok patung yang sebanyak-banyak tu, tuan-tuan, yang menjadi tempat sembahan mereka tadi hancur semua sekali. Lalu mereka pun bertanya sesama mereka, mereka tanya, ni siapa pun yang buat menghancurkan patung-patung? Hingga akhirnya, tuan-tuan, salah seorang daripada mereka teringatkan bahawa ni tak ada lain, dia kata, kerja Ibrahim AS. Kerja Ibrahim ni, dia kata.
Sehingga akhirnya tuan-tuan, waktu mereka nak panggil Nabi Allah Ibrahim AS, dikumpulkan seluruh penduduk Babylon. Seluruh penduduk Babylon tu tuan-tuan dihimpunkan, dan barulah dipanggil Nabi Allah Ibrahim AS datang. Kemudian dipersoalkan, wahai Ibrahim, kau tahu tak siapa yang telah menghancurkan patung-patung ini? Lalu Nabi Allah Ibrahim kata, tak, aku tak tahu. Inilah muslihat ataupun helah yang kedua yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Dia kata, tak, aku tak tahu, dia kata. Jadi akhirnya Nabi Allah Ibrahim tu dia pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, tuan-tuan. Konon-kononnya dia pun memikir siapa yang buat. Dia buat-buat terpandang, tuan-tuan, patung yang besar tu, dia tunjuk, dia kata, tengok patung yang besar ni, dia kata. Tengok patung yang besar ni. Aku rasa dia yang buat, dia kata. Kemudian kamu tengok pula pada lehernya tu ada kapak, dia kata. Ni mesti yang dibuat. Jadi seramai-ramai penduduk Babylon tu, tuan-tuan, mereka jawab, dia kata, wahai Ibrahim, dia kata, ini satu benda yang mustahil. Satu perkara yang sangat mustahil. Mana mungkin satu batu, dia kata, satu patung yang tak boleh bergerak, dia kata, tak boleh memberikan manfaat, tak boleh mudarat, dia kata, boleh bangun, boleh menghancurkan patung-patung tu. Waktu itulah tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim punyalah suka saat yang dinanti-nantikan tadi, tuan-tuan. Dia pun dengan spontan menjawab, tuan-tuan. Nabi Allah Ibrahim kata, kalau kamu dah tahu dia tak boleh beri manfaat, dah tahu dia tak boleh mudarat, kenapa kamu sembah? Dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Nabi Allah Ibrahim ni, tuan-tuan, akhirnya mereka penduduk Babylon tadi terkesima, terkedu, tuan-tuan. Mereka tunduk. Allah gambarkan bagaimana peristiwa tersebut dengan terperinci, tuan-tuan. Mereka tunduk, rasa bersalah. Jadi disebabkan keangkuhan dalam diri mereka tadi tu, tuan-tuan. Mereka tahu mereka silap, mereka tahu mereka salah, dan mereka tahu selama ni mereka sesat tindakan mereka menyembah berhala tersebut. Tetapi disebabkan keangkuhan tadi, dia kata, mana mungkin Ibrahim? Dan ketika itulah mereka mengisytiharkan, wahai penduduk Babylon, ketika ini, saat inilah kita nak tunjukkan sejauh mana pengorbanan kita kepada Tuhan-Tuhan kita. Maka kita himpunkan sebanyak-banyak mungkin, semampu kita, kayu api untuk kita bakar Ibrahim, dia kata. Itu akhirnya, tuan-tuan, seluruh penduduk Babylon ni, tuan-tuan, mereka bangkit bangun cari kayu api, tuan-tuan, dihimpunkan. Sampai dalam tafsir menceritakan ada seorang makcik tua, tuan-tuan, dia kena angin ahmar, dia tak boleh bangun. Sampaikan dia kata apa? Aku bernazar, kalau katalah aku sihat daripada penyakit aku ni, aku boleh bangun, aku boleh berjalan, maka aku di antara mereka yang akan bangkit untuk mencari kayu api, dan aku pastikan kayu api aku itu akan membakar Ibrahim. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Kerasnya penduduk Babylon ni, tuan-tuan. Jadi mereka himpunkan. Mereka himpunkan, tuan-tuan, banyak tak banyak kayu api ni. Banyak tak banyak kayu api yang mereka himpunkan ni, tuan-tuan, sampai tahap waktu mereka nyalakan api tadi, nak dilemparkan, Nabi Allah Ibrahim AS terpaksa gunakan manjanik. Manjanik ni apa, tuan-tuan? Manjanik ni kan yang benda yang duk lempar, lastik batu yang besar tu, tuan-tuan. Cuba bayangkan, nak campak Nabi Allah Ibrahim ni, tuan-tuan, terpaksa guna manjanik kerana terlalu besarnya api dan terlalu banyaknya kayu api tersebut, tuan-tuan. Sehingga kan dilempar, waktu dilempar tu, tuan-tuan, dekat situlah Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sebut, Allah perintahkan kepada api supaya jadi sejuk, dan Nabi Allah Ibrahim itu selamat. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api tersebut, tuan-tuan, supaya sejuk. Sejuk tak sejuk api tersebut, tuan-tuan? Ada satu riwayat kata api tadi, tuan-tuan, sejuknya sampai seluruh dunia sejuk. Mana-mana api yang berada di dunia ketika tu, semuanya sejuk. Itu sebabnya Allah Ta'ala datangkan perkataan wasalaman, selamat atas Ibrahim. Kerana apa? Kalau katalah Allah Ta'ala tak datangkan perkataan salaman, perintah selamat tersebut, maka sudah pasti Nabi Allah Ibrahim tetap juga akan mati. Kerana apa? Bukan mati kerana panasnya api, tetapi kerana sejuknya api tadi. Jadi walaupun sejuk, tetap Nabi Allah Ibrahim AS selamat, kerana Allah Ta'ala perintahkan selamat. Wasalaman ala Ibrahim. Jadi berapa lama, tuan-tuan, api yang membakar Nabi Allah Ibrahim tadi? Ada riwayat kata 40 hari 40 malam. Ada satu riwayat lagi, tuan-tuan, dalam tafsir menyebutkan 400 hari. 400 hari, tuan-tuan, api tu bakar. Tak mustahil juga, sebab sampai tahap nak baling Nabi, capak Nabi Allah Ibrahim tu terpaksa guna manjani api yang sangat besar. 400 hari ni, tuan-tuan, 360 hari setahun. 400 hari setahun lebih. Lamanya, tuan-tuan.
Lalu ketika Nabi Allah Ibrahim berada dalam api tadi tuan-tuan, ada satu kata-kata Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim kata apa? Sesungguhnya keberadaan aku di dalam api ni jauh lebih rasa bahagia selama mana aku menjalani kehidupan atas dunia ni. Tak ada tempat yang aku rasakan bahagia kecuali keberadaan aku di dalam api tu. Dia rasa bahagia sangat duduk dalam api tadi tuan-tuan. Hebat tak hebat kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim ketika berada di dalam api tersebut. Bukan hanya sekadar duduk, sampai Allah letakkan kemanisan dan juga kebahagiaan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan, dalam api tersebut ada beberapa kisah. Salah satunya tuan-tuan, kisah seorang wanita tuan-tuan, dia datang rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia ketuk rumah Sayyidatina Aisyah tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah buka pintu, tengok sahabat perempuan. Jadi dipersilakan masuk. Waktu sahabat perempuan tadi masuk tuan-tuan, tiba-tiba dia jumpa satu tongkat duduk sandar dekat dekat dinding. Jadi dia sapa, wahai Aisyah, dia kata, tongkat ni nak buat apa? Lalu Sayyidina Aisyah kata, Rasulullah SAW perintahkan kepadaku supaya sediakan tongkat ini kalau-kalau aku menemui tokek. Tokek ni apa tuan-tuan? Cicak besar tu. Kan tokek kokok tu kan, bunyi tu kan. Cicak besar tu tuan-tuan, Sayyidina Aisyah kata, Rasulullah perintahkan kepadaku kalau katalah aku bertemu dengan tokek, maka aku ketuk. Rasulullah perintahkan kepadaku supaya aku ketuk tokek tadi. Kerana apa? Kerana tokek itulah satu-satu binatang yang meniup api supaya lebih membara api yang membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Ini tokek ni tuan-tuan, kerja tokek. Waktu bakar Nabi Allah Ibrahim tadi, yang duduk sampai api tu membara tu tuan-tuan, yang meniup api tersebut adalah kerja tokek-tokek tu tuan-tuan. Satu. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, ketika Nabi Allah Ibrahim AS dibakar tu tuan-tuan, ada seekor burung pipit. Seekor burung pipit yang duduk berulang-alik tuan-tuan, dia pergi ke sungai ambil air dengan paruh. Cuba bayangkan tuan-tuan, burung pipit tu tuan-tuan bukan besar mana, besar penumbuk je. Jadi paruhnya tu tuan-tuan besar mana? Lagi kecil. Tapi dia pergi tuan-tuan ke sungai mengambil air dengan paruhnya tuan-tuan, kemudian kembali ke api yang membakar Nabi Allah Ibrahim AS, kemudian dicurah dengan paruh dia. Cuba bayangkan tuan-tuan, api yang besar tu yang 360 hari bakar Nabi Allah Ibrahim tu tak habis-habis tuan-tuan. Cuma sekadar seekor burung pipit tadi. Dia dah ambil paruh, kemudian dia balik tuan-tuan, dia siram api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Tindakan pipit ni tuan-tuan sampaikan ditegur oleh tokek. Tokek tadi yang jahat tu, dia tegur. Wahai pipit, dia kata, kau ni kerja gila apa yang kau buat, dia kata. Satu benda yang mustahil, pergi berulang-alik ke sungai ambil air dengan paruh. Paruh kau besar mana? Satu benda yang mustahil, dengan air yang berada dalam paruh kau tu boleh menghabiskan ataupun menutup, menghilangkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Ni gila, dia kata. Tokek tu cakap tuan-tuan. Apa jawapan pipit? Pipit kata, wahai tokek, dia kata, memang apa yang aku buat ni satu benda yang mustahil. Tetapi setidak-tidaknya bila tika mana besok di akhirat, Allah SWT tanya pada aku, apa usaha aku untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim AS? Aku ada jawapan bahawa setidak-tidaknya aku berusaha kembali ke sungai, berulang-alik ke sungai ke api dengan membawa air daripada paruhku memadam api yang membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Ini tuan-tuan jawapan daripada pipit. Sehingga akhirnya tuan-tuan tokek tadi dengar jawapan tadi tersenyum. Ini keadaan bila tika mana api yang membakar tadi semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin memadam tuan-tuan, sampai masa terpadam sahaja penduduk Babylon terkejut kerana mendapati Nabi Allah Ibrahim itu selamat. Tak ada satu bekas pun yang terbakar pada tubuh Nabi Allah Ibrahim. Cuma riwayat kata yang terbakar hanyalah tali yang mengikat tangan Nabi Allah Ibrahim AS. Itu pun tidak mencederakan Nabi Allah Ibrahim AS. Bila habis selesai api tadi tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim keluar tuan-tuan, dan Allah perintahkan supaya tinggalkan Babylon. Berapa orang tuan-tuan yang tinggalkan Babylon? Riwayat sebut 4 orang. 1 orang yang tidak beriman, 3 orang beriman. 3 orang yang beriman ni tuan-tuan yang tinggalkan Babylon bersama dengan Nabi Allah Ibrahim tadi. Pertama Nabi Allah Ibrahim, yang kedua isteri dia Sarah, yang ketiga adik Sarah tuan-tuan Nabi Allah Lut AS, dan yang keempat ayah dia, ayah Nabi Allah Ibrahim yang tidak beriman. Jadi 4 orang ni tinggal keluar Babylon. Sampai dekat tengah jalan ayah dia meninggal. Siapa Sarah pula dengan Lut ni pula? Sarah ni isteri dan juga merangkap anak buah.
Lut ni pula adik kepada Sarah. Mereka berdua ni tuan-tuan sebenarnya anak buah kepada Nabi Allah Ibrahim, adik kepada abang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu tu syariat nyatakan tuan-tuan boleh kahwin dengan anak buah waktu tu. Jadi mereka keluar tinggalkan Babylon. Sampai dekat situlah Allah SWT cerita dalam ayat tersebut tuan-tuan, memberikan gambaran pengajaran bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni tuan-tuan, pertamanya Allah dedahkan dengan sifat ketuhanan untuk membina keimanan dalam diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu sebabnya dalam ayat yang lain pula Allah gambarkan Nabi Allah Ibrahim ketika timbul persoalan tentang ketuhanan tadi, mempertikaikan patung-patung berhala tadi, dalam masa yang sama dia mencari Tuhan. Itu yang sampai dalam ayat lain Allah gambarkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim bila tika mana dia melihat bintang, dia kata bintang ni adakah Tuhan? Lalu tiba-tiba bintang tadi hilang. Kemudian bila datang saja bulan pula, dia kata adakah bulan ini Tuhan? Sampailah pagi tuan-tuan bulan tadi hilang. Nabi Allah Ibrahim kata mana mungkin Tuhan boleh hilang. Kemudian bila terbit saja matahari, Nabi Allah Ibrahim kata adakah matahari ni bulan? Tuhan. Sampai dekat tengah-tengah hari tuan-tuan, matahari tergelincir. Sampai penghujung petang tuan-tuan, matahari tadi terbenam. Maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim kata mana mungkin matahari itu tu Tuhan. Dan akhirnya Allah SWT sendiri mengilhamkan kepada Nabi Allah Ibrahim, tidak ada Tuhan yang disembah, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam ini. Ini tuan-tuan kisah yang sangat jelas diberikan oleh Allah SWT kepada kita, bagaimana hidup kita ni tuan-tuan perlu dijadikan setiap apa yang ada sekeliling kita, terutamanya alam yang Allah bina ni tuan-tuan. Sebab dalam kitab akidah ulama menyatakan Allah jadikan alam ini tujuannya untuk manusia, supaya manusia boleh kenal Allah melalui alam. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam suratul Mulk, summarji'al basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Allah perintahkan kepada kita supaya dibolak-balikkan pandangan kita tuan-tuan. Tengok alam, tengok balik. Bolak-balikkan pandangan kita. Supaya apa? Pembinaan keimanan dalam diri kita, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting tak iman? Sangat penting tuan-tuan. Lebih-lebih lagi keberadaan kita dalam Ramadan ini. Ramadan ini bukan hanya semata-mata kita mencari pahala, tidak. Pahalanya tak lebih tuan-tuan hanya sekadar motivasi dan kekuatan. Allah berikan sebesar-besar pahala, Allah berikan seganda-ganda pahala, berganda-ganda pahala Allah berikan dalam bulan Ramadan. Sehingga kan tidak ada satu kelebihan yang ada dalam Ramadan yang Allah berikan pada umat Nabi besar Muhammad SAW ini diberikan pada umat-umat itu. Tak ada tuan-tuan. Ini kelebihan yang Allah SWT berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi gandaan besarnya pahala ini tak lebih hanya sekadar motivasi dan kekuatan. Tujuan dan matlamat yang paling besar adalah pembinaan sifat takwa, pembinaan keimanan kita tuan-tuan. Allah jadikan persyariatan ibadah puasa supaya kita dapat jaga, pelihara, bina iman, pelihara ketakwaan tuan-tuan, dan juga sifat-sifat takwa tadi tuan-tuan. Kita tanam dan kita semai dan kita bina dalam diri kita. Begitu juga Allah datangkan nuzul Quran dalam bulan Ramadan ni. Allah nak gambarkan kepada kita bahawa panduan semuanya itu berada dalam Al-Quran. Allah datangkan Quran. Kemudian dalam Ramadan juga Allah datangkan Badar. Ada peperangan Badar. Tuan-tuan, Allah nak gambarkan kepada kita contoh keimanan dan takwa yang Allah Ta'ala kendaki pada ahli Badar. Tengok pada ahli Badar, bagaimana hebatnya sifat takwa mereka, bagaimana hebatnya keimanan yang ada dalam diri mereka. Sampai tahap walaupun mereka itu dilihat dan digambarkan oleh Allah SWT sendiri dalam Quran, surah Ali Imran ayat 123 tuan-tuan, betapa lemahnya tentera Islam ketika itu, tetapi disebabkan iman dan takwa yang ada dalam diri mereka itu menepati piawaian yang diingini oleh Allah SWT, maka Allah datangkan nusrah, Allah datangkan bantuan kepada mereka. Walaupun berhadapan dengan 1000 tentera musyrikin tuan-tuan, tetap Allah berikan kemenangan. Kenapa? Kerana menepati piawaian. Allah datangkan Badar itu dalam Ramadan supaya kita dapat jadikan contoh, melihat bahawa ahli Badar ini takwanya itu ada pada mereka dan iman itu ada pada mereka, dan perlu kita bina sebagaimana ketakwaan mereka dan juga sebagaimana keimanan yang ada dalam diri mereka tuan-tuan. Ini yang perlu kita lihat. Bukan hanya sekadar mengejar pahala. Dan perlu berhati-hati tuan-tuan. Takut sampai tahap yang kita kejar itu ataupun kita sembah pahala itu lebih daripada kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati. Itu sangat-sangat berhati-hati. Kerana terlalu kejar pahala, baik tak baik?
Baik tak baik tuan-tuan, beribadat cantik, tapi disebabkan dia terlalu melihat matlamat pahala tu lebih daripada dia melihat matlamat Allah, redha Allah. Tu akhirnya dia menyembah pahala tadi tuan-tuan. Auzubillah. Berhati-hati tuan-tuan. Ini sangat-sangat berhati. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah kalau kita beribadah kerana pahala. Tetapi jangan sampai jadikan itu tujuan dan matlamat. Tujuan dan matlamat tetap balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka itu di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga tuan-tuan, yang di bawah syurga tu Allah Taala kata ada sungai-sungai. Nabi SAW sebut sungai itu ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Khalidina fiha abada. Dan sifat syurga ni tuan-tuan, sesiapa yang masuk dalamnya kekal. Dia akan kekal dalam. Dia tidak sebagaimana sifat neraka. Neraka ni tuan-tuan dia tengok pada ketaatan, pada keimanan. Selagi mana ada secebis keimanan, maka sebesar mana sekalipun kesalahan dan maksiat, azab yang diterima, maka akhirnya dia akan keluar, tinggalkan neraka, masuk ke dalam syurga. Tapi sifat syurga tidak. Sesiapa yang masuk ke dalam syurga, khalidina fiha abadah, dia akan kekal, dia takkan keluar tuan-tuan. Kemudian Allah Taala sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini yang pertama. Bagaimana sifat ahli syurga ni? Yang pertama, mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah redha ke atas mereka. Sebab hidup atas dunia ni tuan-tuan, terutama dalam Ramadan ni, kita kena belajar macam mana nak jadi orang redha. Macam mana nak jadi orang redha dan letakkan redha itu sebagai matlamat. Apa yang kita lakukan ini tidak lain kecuali mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut apa? Zalika liman khasyiya rabbah. Apa sekalipun jazak tadi, balasan yang Allah Taala sediakan itu, bagi siapa balasan tadi? Liman khasyiya rabbah. Ini sifat yang kedua, iaitu bagi mereka-mereka yang ada dalam dirinya tu sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertamanya redha diletakkan sebagai matlamat, dan yang kedua, apa yang perlu kita bina dalam hati diri kita ni tuan-tuan, iaitu sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takut takkan boleh lahir, takkan boleh terbina kecuali pembinaan dimulakan dengan iman yang baik. Iman takkan boleh terbina dengan baik kecuali dimulai dengan ilmu pengetahuan. Itu sebab Allah Taala turunkan wahyu yang pertama membicarakan tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Penting tuan-tuan, keluarkan diri kita daripada kepompong kejahilan, berjalan melaksanakan ketaatan berpandukan ilmu, dan akhirnya dengan pengabdian dan amalan yang kita lakukan itu akan terbinanya iman. Dengan iman yang baik akan lahirnya takut, dengan iman yang baik akan lahirnya sifat sabar, sifat tawakal. Maka akhirnya tuan-tuan, tujuan dan matlamat tidak lain kecuali mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya tuan-tuan, jangan kita tinggalkan doa. Ud'uni astajib lakum. Allah Taala kata doa, minta doa. Kita tak ada apa-apa tuan-tuan, tidak ada kekuatan, tidak ada daya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Minta dengan Allah, kerana Allah saja yang dapat menunaikan dan melaksanakan. Kita boleh datang solat berjemaah ni pun tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, kita tak akan mampu datang untuk melaksanakan solat berjemaah. Kita tak akan mampu kedip mata, kita tak akan mampu datangkan hati niat yang ikhlas, kita tak akan mampu tuan-tuan akan takbir, kita tak akan mampu sujud pada Allah, kecuali semuanya itu datang daripada Allah SWT. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Ketika kita merayu dan meletakkan pergantungan harap setinggi-tingginya pada Allah SWT, itulah yang sangat-sangat dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama tuan-tuan pada petang ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Taala berikan kebaikan sebesar-besarnya kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa juga kepada pasangan kita, anak keturunan, keluarga, masyarakat, kerabat dan seluruhnya tuan-tuan senantiasa duduk dalam kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dosa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.